رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita. Kita masih lagi membicarakan tentang beberapa perkara berkaitan dengan sunnah dalam kehidupan harian kita. Kita masih membicarakan tentang adab-adab sunnah, adab tidur, adab makan dan adab minum. Cuma hari ini sebagai muqaddimah kita nak tengok sikit apa yang ada dalam Sya'ban. Kita berada di bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah. Bulan ni adalah bulan Sya'ban. Bulan persiapan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala, iaitu bulan Ramadan. Bulan Sya'ban disifatkan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu bulan yang yaghfulun nas. Banyak manusia akan lalai dan leka. Sedangkan bulan Sya'ban ni merupakan bulan yang baginda Nabi SAW seolah-olah membuat latihan untuk bertemu dengan Ramadan. Antara amalan Nabi yang istimewa di bulan Sya'ban adalah baginda SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga sahabat baginda Nabi seumpama Anas radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma kuntu uhibbu an arahu minasyahri sha'iman illa ra'aituhu wala muftiran illa ra'aituhu wala minal laili qa'iman illa ra'aituhu wala na'iman illa ra'aituhu." Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Anas radhiyallahu ta'ala anhu cerita bagaimana Nabi SAW memakmurkan bulan Sya'ban ni. Kata beliau, bila saja aku nak tengok Nabi SAW berpuasa pada bulan ni, maka aku akan melihat dia dalam keadaan berpuasa. Bila saja aku rasa nak tengok baginda Nabi tidak berada dalam keadaan berpuasa, maka baginda tidak berada dalam keadaan berpuasa. Dan apabila aku melihat, aku rasa nak tengok Nabi pada waktu malam, baginda dalam qiyamul lail, aku melihat baginda Nabi memang sebenarnya dalam qiyamul lail. Dan apabila aku nak melihat Nabi SAW dalam keadaan rehat, aku akan melihat baginda Nabi dalam keadaan tidur dan rehat. Cerita ni bukan nak cerita Anas radhiyallahu anhu punya karamah bila nak tengok berlaku. Tak, cerita kata Nabi SAW punya banyak puasa pada bulan Sya'ban ni. Sampai ada hadis riwayat Abu Ya'la, Aisyah radhiyallahu anha kata, baginda Nabi SAW tak pernah berpuasa sempurna selain pada Ramadan 1 bulan, melainkan puasa Sya'ban kullahu. Tetapi dalam riwayat yang lain, riwayat yang lebih sahih menggabungkan antara semua riwayat, Mullah Ali Qari rahimahullah ta'ala mengatakan memang Nabi tak pernah puasa sempurna pada mana-mana bulan, termasuk bulan Sya'ban pun
Nabi tak pernah puasa sampai cukup 30 hari. Tetapi kenapa disebut begitu? Kerana punya banyak Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban tu. Seolah-olah Nabi sempurnakan pada bulan Sya'ban tu 30 hari. Seolah-olah Nabi sempurnakan bulan Sya'ban. Tetapi puasa Sya'ban adalah bagi orang yang dah mula berpuasa sebelum nisfu Sya'ban. Bagi yang baru nak mula, lepas nisfu Sya'ban baru kalut nak puasa, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ada hadis Nabi SAW bahawa apabila sampai pada pertengahan Sya'ban, mula lepas 15 Sya'ban, kalau rasa baru nak mula puasa, fala tasumu, tak payah puasa, jangan puasa. Ada larangan Nabi. Ulama bincang panjang kenapa Nabi larang. Sebahagian ulama mengatakan supaya Ramadan tu tak hilang kepanasan dia. Satgi dia jadi biasa ya kan. Puasa dah puasa, lepas tu Ramadan dia tak rasa kesukaran, kesusahan pada Ramadan. Tetapi bagi orang yang dah puasa sebelum nisfu Sya'ban, maka sunat dia teruskan berpuasa. Ataupun orang yang biasa puasa Isnin Khamis, maka dia boleh teruskan berpuasa. Antara amalan di bulan Sya'ban ni yang boleh kita buat adalah bulan ni kita banyakkan berpuasa. Antara amalan yang lain yang para ulama tulis tentang kelebihan pada bulan ni, apa yang boleh buat? Para ulama salaf memanggil bulan ni, menggelar bulan ni sebagai Syahrul Qurra, bulan para pembaca Quran. Sebab Ramadan adalah bulan turunnya Quran, tapi bulan Sya'ban adalah bulan Syahrul Qurra, bulan yang pada mulanya umat Islam bersedia untuk bertemu dengan Ramadan. Kita kata istilah kita ni, bulan Sya'ban ni macam bulan perangai Injil lah kan. Masuk saja Ramadan, kenderaan kita telah pun bergerak. Malang dan rugilah kalau kita masuk dalam golongan orang yang Nabi sebut yaghfulu, manusia yang lalai pada bulan Sya'ban. Rugilah kita. Mana tak lalai? Ni sebab Covid punya pasal kan. Kita tak ada lah tara mana sangat kan persiapan. Kalau bulan ni apa yang kita kalut? Yaghfulun nas anhu bainar rajabin wa Ramadan. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, manusia lalai pada bulan ni di antara Rajab dan Ramadan. Bila bulan Rajab dia teringat Isra' Mi'raj. Bila mai Sya'ban dia lalai. Kita dilalaikan dengan apa? Belum perang kita nak menang. Apa cerita dia ni? Ni Covid kan, kita sunyilah sikit. Kalau tidak, apa yang akan berlaku bulan Sya'ban? Kita dah nampak raya, kuih raya, baju raya. Ada orang time ni dah kalut dah. Tahun ni tak raya dia kata. Pasal apa tak raya? Semua tailor dah penuh dah. Nak jahit baju tak boleh. Kebimbangan terhadap hari raya mengatasi kebimbangan terhadap Ramadan yang nak datang. I'lan tentang raya ni sampai kuih raya masuk ke dalam masjid. Silat hari bulan dia boleh sampai ke mimbar. Kan kuih raya disediakan kan di mana-mana. Yaghfulu annas, manusia lalai pada bulan ni. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bulan ni ada satu peristiwa istimewa. Peristiwa istimewa yang berlaku kepada umat Islam. Kalau bulan Rajab ada peristiwa istimewa dia, Allah kurniakan kepada kita ibadat salat. Dalam Sya'ban ada apa berkaitan dengan salat? Dalam Sya'ban ada sesuatu yang istimewa, berlaku peristiwa tahwilul qiblah, perubahan kiblat. Umat Islam mengerjakan salat menghadap ke arah mana pada permulaannya? Mana kiblat kita yang pertama? Kiblat kita yang pertama di mana? Baitul Maqdis. Kalau yang pernah pergi haji ke umrah kan, kadang kita akan ziarah Masjidul Qiblatain. Masjidul Qiblatain.
Tapi malangnya kadang tak banyak orang tahu pun apa dia Masjidul Qiblatain. Yang duk bagi penerangan tu ada kat depan. Yang ada dalam bah tu kat belakang, dia duk syarah kat belakang. Sampai Masjidul Qiblatain ada orang yang turun pi tandah. Yang lagi dahsyat, dia turun tengok kat depan-depan pokok kurma apa, ada buah kurma, buah itu dia duk kalut pun lari buah kurma. Anggur ke apa ke. Qiblatain ke, tak Qiblatain dia tangkap gambar. Dia tak masuk pun ambil pengajaran apa yang ada dalam Qiblatain, Masjidul Qiblatain. Masjidul Qiblatain ni berlaku peristiwa yang besar pada bulan Sya'ban. Iaitu umat Islam diubah arah kiblat dia daripada Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'batullah Al-Musharrafah. Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala untuk Allah kurniakan arah kiblat kepada umat Islam. Umat Muhammad SAW arah kiblatnya adalah Kaabah. Kerana pertalian Nabi dengan Ibrahim AS yang dianggap sebagai pembina Kaabah, walaupun asalnya pembina Kaabah adalah Nabi Adam AS. Nabi Ibrahim AS membina bersama Ismail AS. Kerana tu baginda sallallahu alaihi wasallam yang asal keturunan Nabi Ismail, Nabi bercita-cita supaya Allah berikan kiblat kepada umat Islam menghadap ke arah Kaabah. Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah turunkan ayat ni Nabi tengah solat. Kami telah melihat Taqallub ni baginda Nabi mengerjakan salat, Nabi akan angkat kepala tengok ke langit. Fis sama', ke arah langit. Kadang baginda Nabi duduk berjalan pun Nabi duduk tengok. Tengok apa? Wahyu. Jangan kata Allah di langit, arah turun wahyu. Nabi duduk tengok wahyu tak turun ke ternanti-nanti. Allah kata kami akan kurniakan kepada kamu qiblat tardaha, arah kiblat yang kamu suka. Kita melakukan ibadat yang Allah suka untuk mendapatkan suka Allah, cinta Allah, kasih Allah. Allah mengurniakan arah kiblat yang Nabi suka, cintanya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ketika itu tengah semayang, turun ayat tahwilul qiblah setelah setahun 5 bulan 3 hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang, turun perintah kiblat, ubah kiblat, Nabi ubah arah kiblat. Berubah dalam sembahyang. Sahabat Nabi golongan taat, tak panah tanya apa, Nabi ubah, depa pun ubah. Katakanlah kalau jadi kat kita. Jadi kat kita lu apa jadi? Tambah kita belah Penang jadi ramai nak jawab dia. Kan? 10,000 soalan. Apa ni kelang kabut jadi kan? Sahabat Nabi berubah arah kiblat. Jadi masjid tu berlaku dua peristiwa. Berlaku peristiwa berubah dua kiblat. Jadi ada tanda-tanda kiblat yang pertama, tapi tak ada siapa pun masuk pergi tengok kiblat tu. Kan? Semua kalau duk tangkap gambar, ada yang duk selfie, ada yang pergi tandas karaoke juga kan. Keluar balik pergi lagu tu. Sayang, masjid yang ada sejarah. Berlaku peristiwa perubahan kiblat. Lebih spesifik dia berlaku pada nisfu Sya'ban. Pada nisfu Sya'ban. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Salamah ibnu Kuhail kata kana yuqalu syahrus Sya'bana syahrul qurra. Dipanggil, digelar di kalangan kami syahrus Sya'ban, bulan Sya'ban ni bulan membaca Al-Quran, bulan para pembaca Al-Quran. Tetapi macam mana keadaan kita? Sebahagian daripada as-salafun as-salih, Amr bin Qais al-Mulai, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'ati al-Quran. Bila masuk saja bulan Sya'ban, Amr bin Qais al-Mulai ni akan menutup kedai dia, aghlaqa hanutahu, akan tutup kedai dia, wa tafarragha liqira'atil Quran, dan dia akan luangkan masa untuk baca Quran.
Kita kata bulan Syakban lah baru sale kan. Tutup kalau macam mana? Bulan Syakban lah baru bisnes mai. Bulan Syakban lah kalau tengok di Facebook kira raya ya. Kalih di mana apa raya? Raya punya zikir raya sampai jadi hantu raya lah kan. Baju raya, kain raya, semua raya. Petiah pun sale raya. Ulama salaf punya kebiasaan bila masuk bulan Syakban dia sanggup tutup kedai kerana nak baca Quran. Ada orang pernah tanya pada bulan bukan Syakban, Ramadan. Dia kata macam ni lah ustaz. Bulan Ramadan saya ni kalau berniaga, bulan Ramadan ni insya-Allah lah 1 tahun dia kata sebelum Covid ni lah kan. 1 tahun punya bisnes boleh cover lah dia kata. Tapi masalah dia tarawih tak dapat. Kita ni tahulah kita nak tanggungjawab anak bini ni semua kita nak tengok sana tengok sini kan. Jadi tarawih ni sunat ya. Kan? Dia bukan tanya soalan, dia bagi tahu. Tarawih ni jadi sunat. Jadi saya rasa saya tak dapat tarawih. Bila bertarawih balik tu letih kan. Jadi tak dapat tarawih tu tak apalah kot nah. Pasal apa? Pasal bulan ni ya nak berniaga pun. Yang lain slow. Dia bukan tanya bagi tahu. Tapi bunyi dia tu macam dia duduk tunggu kira kata okey lah kan. Jadi saya kata baguslah. Niaga tu bagus tapi itulah saya kata kalau macam tu buat tarawih bulan Syawal lah. Dia kata mana ada tarawih ustaz bulan Syawal. Saya kata nak buat boleh cuma Jabatan Agama Islam cuma tangkap lah kalau buat tarawih bulan Syawal kalau buat ramai. Oh. Saya kata tarawih ada bila? Ramadan ya. Lepas pada Ramadan habis dah. Rasa nak qada tarawih tak ada, habis dah. Tarawih masa dia Ramadan ya. Kadang ada orang bicara bulan Ramadan ni nak masuk kan. Tak, kita Islam ni mudah. Tak payah kita duk beban 20 rakaat. Cara kita buat yang mudah-mudah lah bagi semua orang Islam boleh buat. Buat 8 sudahlah. Kan? Dia bukan bincang bab dalil yang sebenarnya. Dia adalah mazhab al-balu' wal liyad. Dia malas nak buat ya. Oh ustaz tak menghormati pandangan dah. Pandangan lain yang 8 tu semua kita tak. Ada pandangan. Tapi dia sebenarnya malas nak buat. Ulama salaf mula Syakban lagi sanggup tutup kedai untuk sibuk dengan Ramadan, membaca Quran. Nabi bulan Syakban lagi Nabi akan bagi pesanan tentang bulan Ramadan. Nabi bulan Syakban lagi telah berdoa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa ballighna. Kita kalau terjemah ballighna ni, ballighna kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu biasa kita tak dapat faham makna dia. Ballighna kita kata sampaikan, tetapi dia bukan ungkapan sekadar sampaikan kami ke bulan Ramadan. Para ulama tarbiyah memberi gambaran ballighna ni yang Nabi ucap ni dengan hadis-hadis yang lain, dia adalah permohonan, rayuan baginda sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kerinduan. Macam mana satu orang ibu yang kehilangan anak dia. Anak dia keluar pada rumah lepas 15 tahun, 10 tahun tak ada khabar berita. Tiba-tiba orang datang bagi tahu kat dia, kawan anak dia bagi tahu kepada ibu dia bahawa dia jumpa anak dia ni di tempat sekian-sekian dan anak dia tanya khabar. Maka ibu tu pada ketika tu bagi kirim salam kepada anak tu. Macam mana dia kirim salam? Dia akan kata sampaikan salam, tetapi perkataan tersebut dengan pengisian kerinduan yang amat mendalam. Tolonglah sampaikan salam aku kepada anakku. Begitulah ibaratnya Nabi bila sebut waballighna mushtaqun ilaih. Rindu yang amat sangat. Mushtaq ni kalimah dalam bahasa Arab yang cerita rindu yang teramat sangat. Nabi merayu, ya Allah tolonglah sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Rindu Nabi kepada Ramadan bila mula Sya'ban. Saya yang cakap dan kita ni, rindu tak kita kepada Ramadan? Apa yang ada dalam minda kita bila masuk Sya'ban ni? Ada orang Alhamdulillah, ada yang sedang memikirkan Ramadan ni macam mana, tarawih nak buat lagu mana. Tuan-tuan, bukan bicara tentang 8 tak 8. Kalau buat 20, geng 8 tetap keluar. Kalau buat 8, dia nanti potong setengah. Geng 4 nanti ada juga. Kalau buat 4, ada geng 2 yang ada keluar. Dia sentiasa ambil, dia kata kita Islam ni sederhana, ambil setengah cukup dah. Jangan lebih-lebih, takut jadi wali. Persoalannya, bagaimana Sya'ban yang kita lalu? Kita dah sampai nak tengah Sya'ban ni. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, sebab tu kita nak tengok apa muhasabah yang kita boleh lakukan. Kedua, kita nak sampai nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ada perbahasan panjang. Syekh Zahid Kautsari rahimallahu taala dalam maqalah dia, seorang ulama besar dikenali sebagai alim mausu'i yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Syekh Zahid Kautsari rahimallahu taala dalam maqalah beliau tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban, beliau membicarakan tentang hadis-hadis yang datang dalam nisfu Sya'ban. Kata beliau, hadis-hadis yang datang dalam nisfu Sya'ban memang jika diteliti tidak ada satu hadis yang sangat-sangat kukuh sahih untuk menyatakan bahawa malam ni memang ada satu hadis yang kukuh. Tetapi kata beliau bahawa bila kita mengkaji hadis-hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lainnya, maka kita akan mendapati begitu banyak hadis-hadis terdapat tentang kelebihan pada malam ini. Ini membuktikan sabitnya bahawa malam ni ada kelebihan. Untuk mengatakan malam ni tak ada langsung kelebihan, tak ada manfaat, kata beliau adalah sesuatu dakwaan yang tidak wajar. Sebab banyak hadis-hadis yang ada syahid dia. Contoh satu hadis yang cukup masyhur, hadis pada malam ni yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi keluar ke Baqi'. Nabi keluar ke Baqi' dan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala malam nisfu Sya'ban ni. Dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang ceritakan tentang begitu banyaknya pengampunan Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada orang yang minta pengampunan kepada Allah Ta'ala tentang pada malam nisfu Sya'ban ni. Hadis Allah Ta'ala, rahmat Allah turun pada langit dan Allah i'lankan bahawa Allah akan perkenankan doa kepada siapa yang ada permohonan tertentu, siapa yang nak minta ampun, siapa yang nak minta rezeki, siapa yang nak minta rahmat, siapa yang nak minta kada wa kada kada wa kada, Allah akan perkenankan. Ala kulli hal, kalau kita tengok semua hadis ni begitu jumlah dia begitu banyak, memberitahu bahawa malam ni ada kelebihannya. Terutama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selainnya tentang hadis Al-Baqi'. Hadis ni Imam Tirmizi riwayatkan hadis ni, tetapi ada inqita' pada dua perawi dalam hadis ni. Walaupun begitu, kata Imam Kautsari rahimahullah ta'ala, semata-mata kerana ada inqita' bi mujarradihi la yadullu ala tarkil hadisi itlaqan, tak menunjukkan kata bahawa kita tolak hadis ni secara mutlak. Kenapa? Wala sayyaman anna hadzal hadits lahu syawahid. Lahu syawahidu 'inda Ibn Majah wal Baihaqi wa Ibn Khuzaimah. Kerana hadis ni ada syahid, ada sokongan makna yang sama dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Karena tu kita tidak fala yunkaru fadluha, kata beliau. Karena tu kita tidak menafikan kelebihan dia. Jangan tinggal amalan, maksud dia. Tak. Pasal apa kita sebut ni? Yang ni pun satu tajuk yang boleh nak bergaduh ni bulan nisfu Sya'ban. Ni nisfu Sya'ban ni satu tajuk boleh bergaduh ni. Ada geng kata tak, kami nak baca Yasin. Ada geng kata oh bid'ah munkara dakhalan nar. Habis nak baca apa? Kami nak baca Baqarah. Baca.
Yang masalah dia, kawan tu nak baca, kawan ni langsung tak mau baca. Dia nak parking di luar. Tak ada masalah. Oh, kenduri. Kenduri ini pun satu bid'ah. Tapi bila buat, dia telan. Dia bid'ah, dia duduk tan luar. Buat, dia pun jalan. Dia tak ada kaitan apa pun. Tak ada ibadat khusus pada malam ni. Salatul Ghaib, para ulama menolak. Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi menolak, tak ada sebarang solat yang khusus sebegitu. Walaupun ada dalam Ihya, walaupun ada dalam Al-Ghunyah, dalam Qutul Qulub, tetapi para ulama muhaddisin, mutasawwifin menolak solat tersebut. Tetapi malam ni ada kelebihan dia. Malam ni adalah malam ibadah. Tak ada khusus. Ada orang dia kata saya nak baca Quran, silakan. Ada orang dia kata saya nak istighfar, silakan. Ada orang dia kata saya nak buat sekian ibadat, silakan. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, para ulama fiqh menyatakan ihya'u tilkal lailati fi adadil mandub. Menghidupkan malam ni dengan ibadat, hukum dia adalah sunnat. Di dalam syarak, hukum dia adalah sunnat. Karena tu kita jangan sia-siakan malam ni. Jangan sia-siakan malam ni dengan perbahasan yang tak patut, cerita perbahasan yang tak perlu. Ibnu Hazm Az-Zahiri, ulama Zahiri, Ibnu Hazm Az-Zahiri yang menjadi pegangan kepada sebahagian orang. Ibnu Hazm Az-Zahiri juga mengatakan pada malam ini ada kelebihannya. Dalam kitab beliau Al-Fasl, ada kelebihan apa? Kata beliau wa anna tilkal sa'ata min madanatil qabul wal ijabah wal maghfirah lil mujtahidin wal mustaghfirin wat taibin wa hadha ma'hudun. Kata beliau pada malam ini memang adalah masa penerimaan doa oleh Allah Taala. Doa kabul pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Ijabah, penerimaan doa, pengampunan bagi orang yang bersungguh-sungguh, bagi orang yang mohon pengampunan, bagi orang yang minta ampun kepada Allah Ta'ala. Makna malam nisfu Sya'ban ni ada kelebihan dia. Ada orang dia kata pada malam ni kami nak buat qiyamul lail. Boleh? Boleh. Dan afdal macam mana? Buat sendiri. Tapi masjid buat. Pasal kalau hang buat sendiri, hang tak buat, anti lena ni. Masjid nak bagi galakkan, maka masjid wujudkan. Masjid buat, boleh tak hadir? Hadir. Tak, saya nak main setengah ya, boleh ya? Boleh. Saya nak main suku, mainlah macam mana pun. Janji kita hidupkan. Apa ibadat yang khusus kita boleh buat? Banyakkan ibadat apa saja. Yang lebih penting kalau kita tengok hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban ni, madam penerimaan doa. Jadi kita doalah banyak-banyak. Apa saja keperluan kita. Ada banyak lagi hadis kalau boleh kita nak ceritakan tentang malam ni. Tapi masa tak mencukupi. Cuma satu hadis ya kita nak tengok sebagai peringatan kepada kita. Pada malam ni, dalam satu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis ni, sebahagian ulama mengatakan hadis ni hadis yang hasan. Pada malam ni, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampunkan pada malam nisfu Sya'ban ni. Allah Ta'ala akan melihat orang yang melakukan ibadat pada malam ini, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan keseluruhan hamba-hamba dia, kecuali dua orang. Dua orang Allah tak akan mengampunkan pada malam ni. Hadis ni dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr. Hadis ni juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban daripada Muaz radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ni marfu' dan hadis ni adalah sahih pada syarat beliau. Siapa dia dua orang ni? Satu, dalam riwayat Ibnu Majah, musyrik, orang yang mensyirikkan Allah, wa musyahin, dan kedua musyahin. Siapa dia musyahin ni? Orang yang suka mempelagakan orang lain. Batu api bagi bergaduh orang.
Yang ni produk yang paling panas dalam media sosial. Dia tak tahu nak buat apa, dia bagi bergaduh orang. Kawan tu punya berita dia highlightkan supaya jadi tajuk untuk orang kutuk kawan tu bagi bergaduh. Kawan ni punya keburukan dia highlightkan bagi bergaduh. Yang ni sekarang jadi bisnes. Kawan tu bersembang dengan dia 2 orang. Benda tu dia bawa naik jadi satu berita sensasi bagi bergaduh. Terutama di kalangan artis benda ni. Tuan-tuan, kesan dia malam yang Allah Ta'ala ampun bagi semua makhluk, dia ni tak akan diampun oleh Allah Ta'ala. Musyahid. Orang yang suka bagi bergaduh orang, bagi pelaga orang. Apa tajuk sekalipun. Tak, kami cakap benda yang betul. Ya, masuk sekali dalam tu. Ada banyak hadis yang Nabi ceritakan, tetapi tidak kosong hadis-hadis ni daripada sedikit sebanyak kelemahan pada hadis tersebut. Tetapi apa yang kita nak cerita, ini adalah malam yang ada keistimewaan dia. Sepatutnya umat Islam pada malam ni berlumba-lumba untuk melakukan ibadah. Tidak ada ibadah yang khusus. Betul, tak ada ibadah yang khusus. Tapi kalau satu orang nak baca Quran, tak ada masalah untuk dia. Tak ada satu doa yang khusus. Betul, tak ada satu doa yang khusus. Tapi kalau satu orang dia nak doa-doa tertentu, tak ada masalah dia. Cuma kita tak boleh dakwa kata ini adalah sunnah. Kami baca macam ni sunnah. Atau celah orang yang tak membaca bacaan tersebut. Itu saja. Tapi malanglah pada kita yang ada peluang untuk menghidupkan malam ni, kita lalai dan leka. Jadi tuan-tuan, kita rebutlah peluang nisfu Sya'ban. Boleh lagi 15 minit? Mukadimah jadi satu kuliah lah. Sikit yang kita bagi habis, 15 minit kita tamatkan. Tuan-tuan, hari itu kita cerita di antara sunnah-sunnah Nabi SAW ketika dapat makan. Baginda Nabi SAW makan macam mana? Nabi SAW tegur bila makan, cara makan yang salah. Antara hadis Nabi SAW yang cerita tentang sunnah ketika kita makan ni dan sunnah ketika minum, Baginda SAW kebiasaannya lepas makan Nabi sisip jari. Yang tu kita dah habis cerita. Dan Nabi akan berdoa pada ketika makan. Satu, idza qurribat ilaihi ta'am. Satu, bila makan bawa mai. Yang tu kita tahu doa umum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kita nak cerita malam ni ketepatan dia. Doa ni kita baca masa bila? Dalam hadis Nabi SAW, idza qurriba. Jika makanan tu dibawa mai, dah nampak makanan, baru baca doa ni. Tak, saya nak baca awal-awal, salah. Tak salah pun. Dan doa ni dibaca sendiri-sendiri. Masing-masing baca. Tak, saya nak baca ijtima'i. Ramai-ramai. Ambil berkat ustaz. Ustaz baca, ustaz semua baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh tak? Boleh, tapi tak afdal. Ada seorang ni apa? Doa ada 2, kena faham benda ni. Saya pun nak bercakap benda ni takut juga, tapi kita cerita tentang amanah ilmu. Ada doa yang sunat angkat tangan. Ada doa yang tak sunat angkat tangan. Tapi kerana doa yang tak sunat angkat tangan, kita angkat tangan tak masuk neraka. Jangan silap faham. Contoh, sunat tak angkat tangan ni pada ketika bila? Bila hadis tersebut cerita Nabi angkat tangan. Doa umum kita berdoa ni datang dalam hadis riwayat warid Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan doa umum. Kita nak doa lepas mayang, kita duduk sorang-sorang kan nak doa lepas mayang, ada hadis. Ada 3 kaifiat Nabi angkat tangan. Satu macam ni, satu lagi macam ni, satu ketika istisqa, salat istisqa. Nabi pernah buat lagu ni. Kan tadi kita doa dalam semayang, ada orang buat macam ni, ada orang buat macam ni. Jadi yang buat macam ni jangan kata yang buat macam ni. Yang buat macam ni pun jangan kata kat yang buat macam ni. Sebab tak ada dalil khusus. Yang buat macam ni dia panggil istiqnas. Istiqnas bawah sikit pada istidlal. Ambil daripada mana? Solat istisqa. Nabi kan buat solat istisqa, Nabi buat isyarat lagu ni, isyarat tolak bala. Jadi isyarat tolak bala nak amal, tak ada masalah. Yang nak buat lagu ni, dia pegang pada zahir hadis.
Kan kita minta, jadi tak ada masalah. Jangan yang duk buat macam ni kali tengok dari situ sebelah. Dia ni duk buat apa ni? Kan? Yang buat lagu ni pula kali. Dia ni Wahabi ke apa kan ni? Ni tak ada Wahab apa pun. Ya? Jadi dua-dua ada keluasan dia. Baik. Ada doa yang Nabi angkat tangan lepas ambil wuduk. Ada datang dengan hadis Nabi angkat tangan tengok ke arah langit. Ada doa yang tak datang Nabi angkat tangan. Jadi tak sunat angkat tangan, tapi angkat tangan tak ada masalah pun. Mubah ya. Contoh dia apa? Doa lepas azan. Selalu kita lepas azan nanti angkat tangan. Kan? Salah tak? Masuk neraka. Bid'ah. Tak. Sunnah dia Nabi tak angkat tangan. Tak ada, sebab dalam riwayat tu tak sebut Nabi angkat tangan. Jadi sunnah dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Macam lagu tu ya. Doa makan macam tu juga. Doa makan sunat adalah kita baca ya doa. Tetapi kerana umum hadis bila doa angkat tangan, ada orang angkat tangan, ada ustaz pun angkat tangan, tak ada masalah. Sunat ni kita cerita ni apa? Ketelitian dalam ketepatan tu lagu mana? Bila kita duduk ramai-ramai, masing-masing baca Allahumma barik lana idza qurriba ilaihi ta'am. Dalam hadis Nabi bila makanan tu dibawa dekat, Nabi nampak, Nabi tengok, Nabi baca. Ajak anak-anak kita masing-masing baca doa bila makanan telah dibawa datang. Dah masalah dia ustaz, makanan dah ada dah, kami yang mai kat makanan. Tak apalah, samalah. Maksud dia bila kita tengok makanan, baru kita baca doa tersebut. Jadi macam itulah sebenarnya umum. Doa azan, dia ada perbezaan sikit tau, doa azan dengan iqamat. Selalu doa iqamat kita nanti baca doa azan. Kan? Kita dibaca Allahumma rabbaha dengan angkat tangan sekali. Sebenarnya dalam riwayat Imam Nasa'i ada doa khusus, doa iqamat. Lebih kurang doa azan tapi dia pendek sikit. Saya nak sebut takut terlupa tang ni. Duk amal kan sakit jam. Contoh dia saya kasih tengok, boleh ingat tak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa ati su'lahu yaumal qiyamah. Lebih kurang macam itulah binti dia. Pendek dia takat tu ya. Wa ati su'lahu yaumal qiyamah. Pendek. Yang ni macam masa bila? Doa iqamat. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Nasa'i. Kalau tak silap, amalul yaumi wal lailah. Baik. Kedua, dalam saf ada doa dia. Doa ni saya ingat saya dah sebut. Cukup baik doa ni. Sebab dia mempunyai satu makna yang sangat besar. Hadis ni pun tak silap riwayat Imam Nasa'i. Cukup bagus doa ni. Jadi kalau kita dalam saf, kita boleh baca doa tersebut. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Pendek makna dia cukup besar. Allahumma atini, ya Allah berikan kepada aku afdala, sebaik-baik ma tu'ti ibadakas salihin, yang kau kurniakan kepada hamba-hambamu yang saleh. Tuan-tuan, doa ni tak perlu ijazah sebab Nabi baca. Kadang kita rasa hebat bila satu-satu ulama bagi doa dia ijazahkan, bagus, saya kata bagus. Tapi kita kena rasa lebih hebat bila doa tu datang pada Nabi, Ra'sus Salihin, ketua orang-orang saleh Nabi SAW. Kita kena ambil berat tentang doa-doa Nabi ni. Kita tinggalkan doa-doa Nabi, kita rugi. Yang paling hampir dengan Allah dalam semua makhluk adalah Nabi. Ini doa Nabi. Pendek kan? Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Boleh kita baca sikit? Kod-kod kita ingat? Boleh kita ulang 3 kali? Boleh Tuan Pengurusi? Cuba ikut tengok. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Yang ni kita baca bila masa masuk saf. Tuan-tuan, doa ni minta apa? Ya Allah, kurniakan kepada kami sebaik-baik perkara yang kau beri kepada orang soleh. Benda yang paling terbaik Allah bagi kat siapa? Orang yang soleh.
Orang yang dekat dengan Allah, soleh ni orang yang Allah sayang, Allah suka, Allah cinta. Kita minta Allah bagi benda tu kat kami. Hari-hari kita sembahyang 5 kali, kita baca doa ni. Takkan Allah Ta'ala tak mau terima? Mak yang marah ke anak balik lewat pun kan, 2 pagi, 3 pagi, tutup kunci pintu dia kalau duk ketuk, mak. Lembut hati dia buka. Kita yang banyak buat dosa ni, kalau 5 kali sehari kita duk minta, ya Allah bagilah perkara yang terbaik kalau pada orang soleh yang kau bagi. Walaupun kita tak soleh, kita kategori kolej macam mana sekalipun, takkan Allah Ta'ala tak bagi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, ini di antara doa-doa yang kita boleh amalkan. Jadi doa bila kita nak baca, doa ni bila kita nak baca, masa kita masuk saf, jalan dah masuk saf kan, masa tu kita baca. Terbaik tuan-tuan. Apa amalan yang kita boleh buat dalam saf lagi? Siwak. Tapi tengok keadaan. Tengok keadaan benda tu, nanti insya-Allah masa lain yang kita baca. Satu lagi yang kita nak kongsi sebelum habiskan setengah minit lagi. Nabi SAW bila pi makan rumah orang, ataupun orang bagi makan kepada Nabi SAW, Nabi akan berdoa kepada orang tersebut. Doa ni pun pendek. Doa kita kata bila orang buat kenduri, kita pi makan kenduri ataupun orang buat kenduri. Contohlah kita lepas kuliah ni ada orang bagi nasi lemak. Kan kenduri nama dia. Kan? Kenduri kan? Kes bawa lari. Bukan, kenduri orang bagi makan. Ataupun ni tak ada covid ke apa, satu kedai sebelah ni dia panggil kita pi makan, ramai-ramai pi makan, dia buat kenduri. Ataupun di rumah, Nabi SAW ajarkan kepada kita, bila kita terima sesuatu kebaikan lagu ni, terima kasih, appreciate, baca doa. Ada satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Macam doa muah mayat pula. Pendek ya doa ni. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Apa makna dia? Allahumma barik lahum, ya Allah berkatilah kepada mereka. Fima razaqtahum, pada apa yang kau telah berezekikan kepada mereka. Ya Allah, apa yang kau bagi kepada mereka sebagai rezeki, berkatilah ya Allah. Waghfir lahum warhamhum, ampunkanlah mereka dan rahmati mereka. Dan saya bahasa Arab ni sangkut sikit. Doa bahasa Melayu. Doa bahasa Melayu. Doa ada 3. Satu dalam hati, kedua di mulut, ketiga di tangan. Tangan ni surah rupa, di mulut ni lafaz, di hati ni doa yang sebenar. Doa yang sebenar adalah di dalam hati. Jadi boleh sama-sama kita amalkan insya-Allah. Baik, insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا أنفسنا تقواها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح شأننا كلها يا رب العالمين اللهم أصلح شأننا كلها يا رب العالمين اللهم أصلح شأننا كلها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan maaf dipun pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah.